Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noor bin Saleh dan sekarang saya pun dah berusia 73 tahun. Saya berasal daripada Kedah, bersekolah di peringkat awal di Sekolah Melayu Sungai Petani dan seterusnya ke Sekolah Melayu Tawa, Baling, dan lepas itu balik semula ke Sungai Petani, melanjutkan perjalanan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Ibrahim Sungai Petani, dan selepas itu saya ke Maktab Teknik pada tahun 1965. Sehinggalah saya memperoleh diploma pada tahun 1969, diploma kejuruteraan awam Maktab Teknik. Pada ketika ini saya menjawat jawatan Timbalan Presiden alumni Universiti Teknologi Malaysia sejak 2 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya saya bergiat dalam alumni ini agak dah lama, semenjak awal penubuhan alumni dahulu lagi, kira-kira saya ingat 20 tahun dulu lah kalau tak silap saya. Walaupun waktu itu alumni agak tidak stabil kedudukannya, maka antara hidup dengan mati lah ketika itu. Jadi ketika telah tidak dalam register ROS lagi ketika itu, dan di renew semula dan kemudian mati balik dan sebagainya. Walaupun alumni UTM ini dah lama wujud lah sebenarnya, dan akhir-akhir ini semenjak Tan Sri yang bagi Tan Sri Jamilun menjadi presiden, saya balik semula lah dan dilantik sebagai Timbalan Presiden, alhamdulillah, dan dapatlah saya menyumbang kembali bolehan saya dalam alumni UTM ni. Sebenarnya saya mula bekerja dengan UTM semenjak tahun 1972. Selepas mana saya keluar daripada Maktab Teknik, saya bekerja dengan Jabatan Kerja Raya di Sungai Petani. Waktu itu mempunyai dalam projek khas pembinaan kem Polis Hutan Sungai Petani. Ketika itu selepas kejadian Mei 13 terdapat keadaan yang tidak stabil juga. Keselamatan dalam negeri dan arahan daripada kerajaan untuk membina beberapa buah kem polis hutan bagi menangani isu-isu atau masalah keselamatan ketika itu. Dan saya berpeluang untuk terlibat dalam pembinaan sebuah kem polis hutan di Sungai Petani. Walaupun tidak lama saya di situ, dan saya telah pergi ke United Kingdom di Scotland, University of Strathclyde pada tahun 1970 untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah, dan kembali semula pada tahun 1972, dan terus dilantik sebagai penolong pensyarah A waktu itu di Institut Teknologi Kebangsaan ITK. Ketika itu masih nama ITK, tak tukar dalam Maktab Teknik dan ditukar kepada ITK. Nah, saya melanjutkan pelajaran ke peringkat master pada tahun 1973 dan kembali semula ke ITK pada tahun 1975 dengan ijazah dalam bidang hydraulics, hidrologi dan coastal dynamics. Dan ditempatkan waktu itu saya ditempatkan di Fakulti Kejuruteraan Awam, dan telah dilantik sebagai timbalan dekan di Fakulti Kejuruteraan Awam
Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD pada tahun 1980 juga ke universiti yang sama di University of Strathclyde di Glasgow, dan mendapat ijazah PhD pada tahun 1985, dan saya balik semula ke ITK. Ketika itu telah pun ditukar nama kepada Universiti Teknologi Kebangsaan pada bulan Jun tahun 1975. Tidak lama kemudian saya dilantik sebagai dekan Fakulti Kejuruteraan Awam pada tahun 1988. Pada tahun 1986, dan jadi dekan sehingga 1988, dan Yang Berbahagia Tan Sri telah melantik saya untuk in charge pembangunan kampus baru di Skudai. Jadi saya telah dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, dan diarahkan oleh Tan Sri, Berbahagia Tan Sri ketika itu untuk pergi pindah ke Johor Bahru, ke Skudai, dan menyelia pembangunan kampus baru pada tahun 1988 bulan Ogos. Dan seterusnya saya menjadi Timbalan Naib Chancellor Pembangunan. Saya mula sebagai pernah menjadi pemangku Naib Chancellor seketika bila Tan Sri Ainuddin bersara. Saya menjadi Naib Chancellor dan pemangku Naib Chancellor UTM pada tahun 1990 kalau tak salah saya, dan beberapa bulan, dan sehinggalah Naib Chancellor yang baru datang pada Datuk Ridwan Saleh. Dan saya masih kekal sebagai Timbalan Naib Chancellor dan meneruskan pembinaan kampus baru UTM. Daripada ketika itu UTM seperti masih belum cerah lagi lah dari segi pembinaannya. Jadi kata orang waktu itu UTM itu macam Universiti Tanah Merah. Jadi saya ditugaskan untuk membina kampus baru itu. Jadi daripada scratch dah katakan sehinggalah selesai fasa yang saya tak ingat dalam fasa yang apa, tetapi selama 9 tahun lah saya menjadi Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, memulakan tugas sebagai Timbalan Naib Chancellor, dan selesai saya di situ sebagai Timbalan Naib Chancellor. Banyaklah kerja-kerja yang telah saya buat di kampus Skudai. Contohnya saya telah menubuhkan palapis, mengadakan memulakan Equine Club, Club Equine UTM, dan juga mengadakan pusat pembelajaran ke Jepun dengan kerjasama Mombushu, kerajaan di Jepun, dan berbagai lagi lah. Dan seterusnya saya pada tahun 1998 saya sampai TNC sehingga 1997, dan 1998 saya telah dipindahkan ke Universiti Utara Malaysia sebagai Naib Chancellor di sana. Selama 3 tahun saya di UUM, dan selepas di UUM 3 tahun saya dipindahkan ke UPSI pula di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2001 menjadi Naib Chancellor di UPSI. Saya bersara wajib pada tahun 2003, tetapi saya sebenarnya masih kekal sebagai staf UTM. Saya tidak tukar dari segi perkhidmatan, saya masih kekal staf UTM. Jadi saya bersara atas nama staf UTM, pesara UTM. Dan saya telah dilantik sebagai Naib Presiden Open University Malaysia (OUM) pada tahun 2004 sehinggalah tahun 2007 sebagai Naib Presiden OUM ataupun Universiti Terbuka Malaysia. Dan selepas itu saya telah dilantik sebagai Presiden Kuala Lumpur Infrastructure University di Kajang. Sebagai Presiden
selama 3 tahun di situ, daripada 2004 sehingga ke 2007. Sorry, 2000 ya 2000. No, di OUM yang ni kena edit ni. Di OUM di 2003 sampai 2007. Di KIUC dari 2007 sampai 2010. 2010 saya pindah ke UIA. Waktu itu saya diminta oleh waktu itu rektor UIA, Datuk Seri Said Arabi, supaya saya memulakan program baru kejuruteraan awam di UIA. Jadi dia minta saya datang ke sini menyediakan kurikulum, silibus dan sebagainya untuk program kejuruteraan awam di UIA. Jadi saya datang ke UIA dan pada tahun 2012 saya dilantik sebagai dekan Fakulti Kejuruteraan, kuliah kejuruteraan di UIA. Dan saya tamat tempoh dekan pada tahun 4 tahun setengah kemudian dan balik semula ke Department of Civil Engineering ataupun Fakulti Jabatan Kejuruteraan Awam di UIA dan tinggal ke hari ini. Alhamdulillah lah, saya pernah menjadi council member dengan IEM semasa saya di Johor Bahru, menjadi presiden ataupun chairman IEM Southern Bahru di Johor Bahru, dan juga saya tubuhkan IEM di Kedah Perlis dan menjadi presiden di fungsinya yang pertama. Dan juga alhamdulillah saya telah dilantik menjadi seorang fellow dengan Akademi Yang Sains Malaysia dan berbagai lagi lah. Dan saya juga aktif dalam ketenteraan. Selepas penubuhan kepala PIS di UTM itu, saya telah dilantik sebagai Half Colonel Tentera Darat. Jadi timbalan komandan dari kepala PIS UTM. Dan semasa saya pindah ke UUM, saya telah dilantik sebagai Naib Chancellor di situ dan dapat diberi tauliah Colonel Kehormat dalam Tentera Udara Diraja. Jadi jarang sekali orang dapat serve dalam dua jabatan dalam penjabatan ketenteraan ni, darat dan juga udara. Jadi alhamdulillah saya ada pengalaman dalam dua bidang tersebut. So itulah lebih kurang. Jadi alhamdulillah hari ini saya masih lagi mengajar dan menyumbang kemampuan saya masih ada lagi lah di UIA ini, jadi masih bertukar lah di UIA. Alhamdulillah. Seperti yang kita sedia maklum, di peringkat pengajian tinggi ini, di pendidikan tinggi ini, biasanya persaingan mesti wujud. Jadi pelajar-pelajar biasanya mempunyai sedikit ego dari segi mengatasi rakan kelasnya, dan di sinilah wujudnya apa yang disebut sebagai academic jealousy. Jadi seseorang itu cuba mengatasi seseorang yang lain. Jadi cuba menunjukkan kepandaiannya di peringkat yang tinggi ini. Dan di sinilah kita nampak pelajar bersaing. Jadi kita nak lihat inilah yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar kita. Dalam era globalisasi ini ada persaingan yang ketat antara pelajar supaya mereka dalam perlombaan ini boleh menunjukkan kepintaran masing-masing. Jadi itulah kita berharap pelajar akan berlumba untuk mengatasi satu sama lain untuk mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Dan terdapat beberapa ciri-ciri yang kita harus ada sebagai seorang pelajar yang mahu berlumba ini. Jadi antaranya adalah usaha yang gigih. Jadi usaha itu adalah penting dan apa saja perkara yang kita ceburi. Jadi kita selalu mempunyai target dalam hidup kita ni. Seorang pelajar perlu mempunyai target ataupun benchmarknya, dan benchmark ini sentiasa berubah.
Ya, benchmark ini sentiasa berubah dari ke arah yang lebih tinggi. Jadi dengan cara itu dia boleh meningkatkan kedudukannya, kepintarannya, kemampuannya dan sebagainya. Jadi dan itu dia boleh mengatasi satu sama lain. Dan setiap orang ada benchmarknya masing-masing, dan dengan itu dengan benchmark yang masing-masing itu mereka akan perlu mengubah. Jadi inilah kita perlu ada ciri-ciri ini. Dan yang keduanya kita perlu ada fokus dalam kerja kita. Kalau kita tidak ada fokus, agak sukar untuk kita maju. Jadi dalam kerja apa sekalipun kita tentu fokus untuk berjaya, ya. Dan inilah objektif kita untuk masuk ke universiti ataupun dalam apa saja cabaran hidup kita, mesti fokus untuk berjaya. Seperti mana juga kita mau maju ke hadapan, seolah-olah kita bersama bergerak kemajuan. Contohnya, katakan kita di sebuah stesen kereta api. Kita berdiri dan kereta api melalui depan kita. Kita rasakan kita begitu kereta api itu begitu patas melalui kita, dan sebab kita duduk, kita berdiri dan tidak bergerak. Tapi kalau kita sama-sama bergerak dengan kereta api itu, kita tidak akan merasakan bahawa kita sedang bergerak. Maknanya kita bergerak dengan kereta api. Jadi apa yang kita lakukan tidak terasa, ya, terasa bahawa kita bersama-sama maju. Sebab itu kita hendak setiap orang itu bersama-sama maju. Jangan melihat sahaja. Contohnya kalau kita melihat sesuatu gunung itu yang tinggi, kita hanya melihat, atau kita melihat anak tangga yang tinggi. Kalau kita hanya melihat sahaja, kita tidak buat apa-apa, maka tak ada apa-apa yang akan berlaku. Tetapi kalau kita cuba mendaki atau kita cuba menaiki tangga tersebut, kita akan dengan usaha yang ada pada kita akan sampai ke puncak. Jadi inilah kita hendak bahawa usaha, semangat yang jitu untuk sampai ke puncak itu perlu ada bagi setiap pelajar kita. Inilah yang kita harapkan dalam menghadapi cabaran ini, usaha yang bersungguh-sungguh, dan seperti kata orang, untuk mendapatkan semua ini kita berusaha. Sebab kata orang perumpamaan kita, yang bulat itu tak selalu datang menggolek, yang pipi itu tidak selalunya datang melayan. Jadi kalau tidak dipecahkan ruyungnya, di mana akan kita dapat sabunya? Inilah kita harus mempunyai perasaan ataupun kesungguhan untuk menangani ataupun untuk bersaing dengan sengit ini. Karena tindakan yang jitu dan dengan akal, ilmu yang ada pada kita, itulah yang kita sebenarnya menjamin kejayaan kita, insyaAllah. Di era globalisasi, itu istilah yang mencabarlah. Kita hari ini memang hidup di dalam era globalisasi, jadi menjadi individu yang global. Jadi sama pelajar kita haraplah, ya, perlu mempunyai prinsip untuk sentiasa maju dan berjaya. Jadi kata orang, tadi perempuan saya ingat dalam bahasa Arab, manjada wajada, maknanya sesiapa berusaha dia akan berjaya. Jadi prinsip inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya dengan pegangan yang di era globalisasi ini, kita akan pegangan prinsip tersebut, kita boleh berjaya. Jadi pelajar perlu memiliki nilai moral yang tinggi. Ini juga penting untuk pelajar kita. Keunggulan global. Keunggulan global. Jadi unggul dan global. Dan dia perlu mempunyai sifat holistik pelajar kita.
berani dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Jadi sifat-sifat yang boleh merentasi sempadan di zaman globalisasi. Perlu ada sifat seimbang dari segi sikap dan attitude dia. Sentiasa menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Sebab apa? Kalau dia sentiasa belajar sepanjang hayat, maknanya dia boleh menangani cabaran-cabaran di masa hadapan, di masa adanya perubahan dalam hidup kita. Dan dia boleh bersaing dalam keadaan yang kita lihat dalam keadaan itu. Jadi pelajar juga harus mempunyai ciri-ciri kemahiran untuk berfikir. Kadang-kadang ada otak tapi tak fikir, ini susahnya. Jadi mengamalkan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, kreatif dan inovatif, mempunyai pemikiran kreatif dalam penyelesaian masalah. Dia nak menyelesaikan masalah, mesti ada kreativitinya, mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa, sekurang-kurangnya 2 bahasa. Ini kita nak belajar yang kita lahirkan daripada UTM. Jadi beretika tinggi, kebolehsuaian ataupun flexibility, kemahiran sosial dan antara budaya. Maknanya dia seorang yang individu yang global, dia boleh berinteract dengan sesiapa saja, walaupun dengan bangsa lain yang mempunyai agama, budaya bangsa lain, yang lain. Bertanggungjawab dan memiliki sifat-sifat kepimpinan. Jadi itu yang kita anggap. Dan di era globalisasi ini juga pelajar harus didedahkan dengan persekitaran yang sentiasa mencabar. Jadi kita berharap amalan pelajar kita must be the survival of the fittest. Ini mesti menjadi pegangan. Jadi kita tidak mahu pelajar kita lemah ataupun katakan lembek, tapi cekal dan tegak dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Itulah insya-Allah pelajar di era globalisasi. Seringkali berlaku dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita mengimpikan sesuatu pekerjaan, tapi kadang-kadang tidak diperolehi dalam hidup kita, ataupun tak tercapai. Seseorang pelajar kadang-kadang punya impian yang tertentu, tetapi separuh jalannya haluan tersebut terpaksa bertukar dan dia terpaksa mengikut satu haluan lain yang mungkin pada mulanya sesuatu yang tidak disukainya. Ya, bagi saya ini tidak sepatutnya mengecewakan sesuatu. Kemungkinan kadang-kadang pertukaran haluan ini, kata orang, ada blessing in disguise. Dan ini pernah saya rasakan jugalah. Sebab saya masa dahulu pun saya mempunyai cita-cita yang lain. Saya tidak pernah mimpi untuk menjadi seorang jurutera ataupun patah lagi menjadi profesor di universiti, ataupun menjadi Knight Chancellor. Jadi tetapi keadaan telah menukar agak haluan saya. Dulu masa saya kecil-kecil dulu memang saya tak nak jadi akademik. Cita-cita saya pada asalnya adalah untuk menjadi seorang tentera. Saya ingin benar untuk menjadi seorang tentera laut, bukan tentera udara. Nanti saya pun pernah jadi, tapi kehormatlah tentera udara. Tapi keadaan menukar haluan saya sebab mata saya. Jadi nak jadi tentera ni kena mata yang terang 6/6 tanpa memakai cermin mata. Dan begitu jugalah ketika itu saya nak pergi interview tak boleh sebab saya underage. Masa keluar pada Cambridge, sekolah school certificate class dulu,
umur saya di bawah, masih 16 tahun, belum cukup 17 lagi. Tak boleh masuk maktab tentera, tak dibenarkan. Jadi dengan itu saya paksalah masuk maktab teknik. Ketika itu, di situlah mulanya haluan saya, yang bertukaran haluan saya. Dan saya teruskan dalam bidang kejuruteraan dan akhirnya membawa saya hingga ke hari inilah. Jadi kadang-kadang kita lihat di sini bahawa untuk kita mulakan semula, kalau kita sudah di pertengahan jalan, adalah sukar. Ataupun maknanya, maksud saya sini, kita nak balik semula ke permulaan untuk membuat sesuatu ataupun menukar haluan tersebut. Tak boleh. Contoh yang saya kata sini adalah you can't go back and change the beginning. Maksudnya kita tak boleh balik semula ke asal dan tukar haluan. Jadi we cannot go back and change the beginning, but you can. What you can start where you are now and change the ending. And change the ending. Maknanya kita boleh dari mula ni kita membuat satu tekad baru untuk menukar haluan kita dan membuktikan bahawa kita boleh berubah. Jadi itulah, kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak, dan tapi kita boleh mendapat sesuatu yang mungkin ada kalanya lebih baik daripada apa yang kita impikan pada asalnya. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini bahawa pelajar tidak seharusnya kecewa kalau tidak memperoleh sesuatu, tetapi dia boleh menggunakan kesempatan yang ada pada dirinya ketika itu untuk menukar haluannya dan memanfaatkan apa yang dia ada waktu itu untuk berjaya. Jadi itu pada pandangan saya lah. Jadi tidak harusnya seseorang itu kecewa kalau tidak mendapat apa yang diimpikannya. Mengenai kewangan dengan cita-cita ni, dua ni adalah satu perkara yang penting juga dalam hidup kita. Kewangan pun penting, cita-cita juga penting. Tapi dua ini adalah perkara yang berbeza. Kewangan adalah penting untuk kita meneruskan hidup kita, dan kita perlu punya kewangan yang cukup untuk kehidupan yang stabil dan keadaan kita tidak akan terjejas. Kita berharap kehidupan kita tidak terjejas kalau kita punya kewangan yang mencukupi. Tetapi di waktu yang sama, seseorang itu juga mempunyai cita-cita yang berbeza, dan ini cita-cita ini berbeza antara satu individu dan satu individu yang lain. Dan mungkin dia tidak bercita-cita untuk kaya, contohnya, tetapi dia bercita-cita untuk sejahtera dalam hidupnya. Mana yang lebih baik pada dirinya, adalah lebih baik dia mendapat kesejahteraan hidup daripada mempunyai kekayaan tetapi selalu dalam keadaan yang tidak sentiasa gusar, ya, tak aman dirinya. Sebab duit banyak pun kalau kawan dia tak aman. Jadi itulah pada pandangan saya, cita-cita lain, dan tetapi yang penting itu adalah dia sejahtera dalam hidupnya. Jadi tak semestinya dia kaya, asalkan dia bahagia dan keadaan hidupnya tidaklah terjejas dengan apa yang dia harus dipikulnya. Tidak. Saya rasa di sini perlu ada kesepahaman, perlu ada keseimbangan antara cita-cita untuk berjaya dalam hidup ini dan juga kekayaan yang mungkin diidam-idamkan itu. Perlukah dia begitu kaya, ataupun adakah dia harus memenuhi hasrat dan aspirasi cita-cita dia. Itu saya ingat itu tidak menjadi masalah untuk seseorang itu, sama ada nak memilih wang atau kekayaan ataupun cita-cita yang asalkan dia hidup sejahtera. Bagi saya, sesuatu yang diperolehi secara mudah, secara pintas, ataupun di luar kebiasaan praktis. Jadi orang tak buat gitulah.
ya, tidak mungkin memberi jaminan yang baik untuk jangka panjang. Kebiasaannya prestasi atau performance yang ditunjukkan oleh mereka yang memperoleh sesuatu itu dengan cara mudah, jalan pintas dan sebagainya, itu prestasinya biasanya lemah dan tidak memberi keyakinan pada orang yang menyaksikan. Jadi mungkin pada mulanya okey, tetapi pada hakikatnya dan juga pada akhirnya cara ini akan tersalah juga, dan seseorang itu mungkin tidak dihormati. Jadi saya memperolehi contohnya lah, ini contoh sijil ataupun ijazah ataupun sebagainya dengan cara yang mudah dan pintas, ini rasanya tidak beretika lah, ya, tak patutlah. Apa bagi kebiasaannya untuk mendapatkan benda-benda ini adalah benda-benda yang mulia, ijazah yang mempunyai prestige. Jadi tidak semestinya diambil kesempatan untuk mendapatkannya dengan cara jalan pintas. Jadi orang yang melakukan ini rasanya pada saya adalah tidak begitu beretika dan tidak begitu profesional, dan sepatutnya pada pandangan saya tidak dipraktiskan langsung ataupun diambil tindakan-tindakan yang tertentu bagi menyekat. Gejala-gejala seperti ini tidak harus digalakkan berlaku dalam masyarakat kita. Ini tidaklah manis kalau ianya berluasa. Jadi saya amat sedihlah kalau terdapat banyak orang yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah ini. Di era globalisasi ini, syarikat buka syarikat sama ada kecil ataupun besar, itu tidak menjadi satu isu yang besar sama ada kecil ataupun besar. Tapi sekiranya kita berhasrat untuk membuka bisnes atau syarikat, kita harus bersedia untuk menjalankan perniagaan atau syarikat ini dengan cara yang berkesan yang baik. Contohnya, perlu kita mempunyai kefahaman dari segi cara-cara untuk mengendalikan syarikat, contohnya macam cash flow-nya, dan juga harus mempunyai modal awal yang mencukupi dan juga modal pusingan selepas itu untuk sustainkan syarikatnya. Dan perlu ada pengetahuan dan pengalaman yang cukup, sama ada modal perniagaan besar atau kecil, ianya harus ada. Tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan, tanpa kepintaran bisnes tersebut tidak akan maju. Jadi ini adalah penting. Kalau sesiapa yang berminat untuk menjadi businessman ataupun orang usahawan yang berjaya, jangan terus menjadi usahawan, tetapi belajar dahulu mana-mana yang patut untuk menjadi usahawan. Jadi kalau terus melonjak ke dalam bisnes tanpa pengetahuan dan juga background dan latar belakang yang kukuh untuk berniaga, saya takuti kemudian dia akan menghadapi masalah dalam bisnesnya. Jadi eloklah kalau nak tak kira kecil ataupun besar, tapi pengetahuan, pengalaman, latar belakangnya itulah mesti dikaji terlebih dahulu. Harus kita cermat dalam mengendalikan bisnes. Ini bukan sesuatu yang enteng. Bisnes adalah sesuatu yang perlukan pengetahuan yang tinggi untuk berjaya, dan semakin kegigihan juga. Setengah orang dia tidak punya pengetahuan yang amat tinggi, tetapi dia gigih untuk bekerja, berjaya, kerja bersungguh-sungguh, dan insya-Allah dia akan berjaya dan sanggup
mengambil sedikit risiko dan sebagainya. Inilah mungkin ciri-ciri yang harus kita praktiskan dalam bisnes. Yang menukar bidang ni tidak ada masalah kalau nak tukar. Menukar bidang dari satu bidang ke satu bidang yang lain harus kita kaji atau yakin bahawa bidang yang kita ceburi nanti itu akan memberi imbuhan ataupun pendapatan yang lebih baik lah. Kita harus yakin tu, dan kita harus teliti terlebih dahulu. Jangan kita begini, kata orang, keluar pada mulut buaya masuk dalam mulut naga. Jadi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi kita kena kaji. Kalau kita mulakan dengan kehidupan yang baru ini ataupun kerjaya yang baru ini, dari segi environmentnya, dari segi persekitarannya, adakah akan memberi kebaikan pada kita di masa hadapan? Kerjaya yang baru ini akan memberi imbuhan yang lebih baik daripada sekarang. Jadi kita harus teliti betul-betul dan jangan tinggalkan kerja lama, karena kata orang selalunya, kata peribahasa apa ni, the grass in the neighborhood is always greener. Jadi selalunya begitulah. Dia lihat rumput yang di seberang rumahnya itu lebih hijau dari yang di rumahnya. Jadi dia lebih enak ke sana. Jadi kadang-kadang macam kita lihat gunung juga lah, gunung, bukit. Kalau dari jauh memang hijau, biru dan cantik. Tetapi apabila kita sampai barulah kita tahu bahawa penuh dengan belukar, onak, duri dan sebagainya. Jadi kalau hendak menukar kerjaya, bukan tak boleh, boleh. Tetapi harus kita lihat dengan terperinci sama ada ia akan menguntungkan ataupun merugikan kita. Jadi ini kena kaji betul-betul lah. Bukan tak boleh, boleh. Memang banyak orang bertukar dan ada yang berjaya, tetapi tidak kurang pula yang gagal. Yang lainnya kita nak elakkan yang gagal pula. Ya, kalau betul-betul dengan menukarkan kerjaya ini dia akan berjaya, maka silakan. Ya, insya-Allah kita berharap dia berjaya lah kalau dah tukar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Emeritus Datuk Wira Engineer Dr. Muhammad Noor bin Saleh, Timbalan Presiden Persatuan Alumni Universiti Teknologi Malaysia, ingin mengalu-alukan semua pelajar-pelajar baru ke Universiti Teknologi Malaysia pada tahun ini. Saya mengucapkan tahniah di atas peluang yang telah diberi kepada saudara-saudara sekalian untuk masuk ke Universiti Teknologi Malaysia, kerana peluang ini adalah satu peluang yang jarang kita perolehi, dan saudara telah terpilih untuk masuki di universiti yang ternama ini. Dan sedarlah bahawa di luar sana berpuluh-puluh ribu orang lagi tidak dapat masuk. Jadi peluang yang terdapat ini harus diambil dan digunakan sebaik mungkin. Saya mengucapkan selamat berjaya dalam mengharungi alam akademik di Universiti Teknologi Malaysia. Belajarlah bersungguh-sungguh sebab peluang ini jarang terdapat, dan saya berharap semua pelajar-pelajar yang dapat masuk ke UTM ini akan terus berjaya. Bukan saja di UTM, malah selepas belajar di UTM mereka boleh menyambungkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi, insya-Allah. Itulah harapan saya,
Saya juga adalah bekas pelajar UTM dahulu dan saya gembira melihat rakan-rakan saya sekarang, saudara-saudara sekalian yang boleh menyambung pelajaran ke universiti yang saya juga hormati dan kasihi di ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.